tuan-tuan, 128 juta. 128 juta ekor unta merah. Maksud unta yang boleh menjadi unta merah. Okay, next. Okey, antara sunnah utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas baginda dilantik sebagai rasul adalah dakwah kepada yang belum Islam. Okey, next. Dan kalau boleh kita ni, setiap daripada kita, ini antara sunnah yang paling utama Nabi. Kita sebelum meninggal dunia, korang-korang kena kira berapa orang yang memeluk Islam di tangan kita. Okey, next. Kenapa unta merah tu? Dalam hadis ini Nabi bersabda, Nabi kata, fa wallahi li an yuhda bika rajulun wahid khairun lak min humrin ni'am. Dia kata, demi Allah, kalau ada seorang memeluk Islam dapat hidayah kerana kamu, pahalanya jauh lebih besar daripada seekor unta merah. Unta merah ni kalau orang Arab mahal sungguh. Kalau kita Google mudah-mudah the price of red camel, saya jumpa Google 1.5 juta seekor. Nak kata unta merah ni macam Ferrari lah. Tak tahulah apa istimewa unta merah ni, makan kenyang sampai 2 tahun ke, Allahu alam. Tapi gitulah. Jadi Nabi buat perbandingan berkaitan dengan unta merah. Sebab unta merah ni, oh, okey. Okey, next. Nabi buat perbandingan dengan unta merah ni sebab nak cerita benda tu terlalu bernilai. Kita ni, kita duduk di negara Islam. Macam Malaysia ni, kita tak nampak lagi dah. Kita lebih nampak orang Islam berbanding bukan Islam. Tetapi bila kita berada di negara bukan Islam, kita nampak penting sungguh nak ajak orang kepada Islam. Okey, Ramadan dan juga ihsan ataupun next. Ramadan dan juga Ramadan ni lubuk Al-Quran dan juga sedekah. Hadis ni maklum tuan-tuan, biasa kita dengar. Nabi pada bulan Ramadan didatangi oleh Jibril, Nabi semak bacaan Al-Quran dengan Jibril, dan kesan dia Nabi menjadi sangat pemurah, banyak bersedekah dan sebagainya. Okey, next. Lagi. Dan sedekah ni dijanjikan Allah dalam surah Sabah akan ada gantian dia. Allah kata, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu nafkahkan daripada segala sesuatu, dia akan ganti. Sama ada ganti dalam bentuk pahala ataupun ganti dengan benda-benda lain, kesihatan, kesejahteraan, nama yang baik dan sebagainya. Okay, next. Lagi. Okay, next. Sekarang nak share cerita sedekah. Kisah ni kisah ajaib, disebut dalam Sahih Muslim. Satu hari seorang lelaki berjalan di tanah lapang yang sunyi. Kemudian tengah berjalan dia dengar suara dalam awan. Suara tu kata apa? Beri air kepada kebun si fulan. Awan tu pun bergerak lalu mencurahkan air hujan di satu bidang tanah yang berbatu hitam. Kemudian saluran air tu bawa lalu sampailah ke kebun seorang lelaki, dan pemuda tadi tu dia tengok ada seorang lelaki tengah duduk ambil air itu, alih air itu melalui cangkul dia. Dia pun pergi tanya, wahai hamba Allah, siapa namamu? Petani pun jawab, nama saya Fulan, dan nama tu serupa dengan nama yang disebut dalam awan tadi. Lepas tu si petani pun tanya, kenapa mu tiba-tiba datang tanya nama aku ni? Dia pun ceritalah, tadi aku dengar suara kamu, nama kamu disebut dalam awan. Dia pun kata, apa rahsia kamu sehingga malaikat kenal kamu tu? Lepas tu kata lelaki ni, oh, kalau dapat hasil saya akan bahagi 3. 1/3 sedekah, 1/3 makan untuk family, 1/3 lagi kembalikan sebagai modal bercucuk tanam untuk masa akan datang. Next. Okey, apa kaitan sedekah Ramadan dengan Jepun ni, unta Jepun? Sebab untuk menggerakkan dakwah di Jepun ni perlukan dana. Okey, cerita dia begini. Ini kawan saya namanya Zulkarnain Hasan Basri. Saya kenal dia baru 2017. Tapi kita telah dijodohkan Tuhan untuk jadi rapat dan saling bantu-membantu. Dia ni budak Perak, belajar di Jepun. Dia ni antara produk dasar pandang ke timur. Dia pergi ke Jepun, lepas tu habis belajar, kahwin dengan orang Jepun, balik ke Malaysia, kerja di kilang Jepun di Malaysia, naik pangkat, akhirnya hantar balik ke Osaka, Jepun.
Dan bila dia duduk di Osaka, Jepun ni, barulah dia perasan selepas beberapa tahun, katanya lepas 5 tahun, dia perasan anak-anak dia semakin terhakis agama sebab berada di negara bukan Islam. Okey. Next. Lepas tu nak jadi ke cerita satu hari, utusan Malaysia hantar reporter untuk pergi ke Jepun buat coverage mengenai Islamic tourism. Sebab Jepun ni sekarang dia, kita boleh kata Jepun ni negara pupus, negara yang rakyat dia semakin kurang, orang tua makin tinggi, katanya 35% orang tua ni, dan orang muda tak kahwin, tak beranak pinak. Jadi ekonomi dia makin merudum, dan cara untuk kawal benda ni, Jepun dia buka pintu untuk terutama sekali orang Malaysia dan juga Indonesia. Jadi tuan-tuan kalau nak pergi bekerja di Jepun, dia buka anytime. Masuk setahun di Jepun boleh apply PR. Sampai gitu sekali. Dan kami pergi ke Jepun biasalah tengok di restoran, dekat Plaza Tol, orang tua belakang. Sebab orang Jepun tak menikah. Dia negara yang kalau tidak dikawal akan pupus. Jadi ini peluang-peluang untuk kita ni. Jadi reporter utusan Malaysia tu dia pergi buat coverage mengenai Islamic tourism. Dia pun singgah di Masjid Kobe. Okay, next. Lagi. Okey, lagi. Dia singgah di Masjid Kobe. Di Masjid Kobe ni lah dia bertemu dengan orang Malaysia nama Dzulqarnain ni. Dzulqarnain ni tuan-tuan, lepas dia duduk di Jepun, dia pun carilah cara-cara nak berdakwah. Akhirnya dia jumpa cara dia Al-Quran. Kenapa dia pilih Masjid Kobe? Masjid Kobe ni dia ada nilai sejarah tersendiri. Masjid Kobe ni masjid tertua di Jepun. Dan masjid ni dah berlaku berapa kali gempa bumi, tak pernah runtuh. Sebab masa pembinaan dia tahun 1935. Next. Ni gambar terbaru. Saya pergi sebelum Ramadan dengan Dr. Abdul Basit. Minta maaf lah, tak terang sikit gambar. Masjid ni dibina tahun 1935. Dia dah ambil kira dah aspek gempa bumi, bencana alam. Lalu masjid ni bertahan. Berapa kali gempa bumi tak pernah runtuh. Dan masjid di Kobe ni berbanding dengan masjid-masjid lain di Jepun. Masjid lain Jepun tak pergi masuk, biasa-biasa. Tapi Masjid Kobe sebab dia masjid bersejarah, Jepun masuk. Okey, undur belakang lagi. Okey, bila masjid ni Jepun masuk, Dzulqarnain ni memang setiap hujung minggu, Sabtu Ahad, dia ni engineer, dia kata gaji dia tak besar mana pun. Setiap hujung minggu dia provide duit dia sendiri bulanan 500. Dia buka RM 500. Duduk dalam masjid ni daripada pagi sampai petang. Apa kerja dia? Duduk, nampak je Jepun pelancong, tengok tu bawa kamera macam gambar ni. Nak ambil gambar, dia pun akan volunteer. Dia kata, "Mai, saya bawa awak tour tengok masjid ni." Masjid ni milik orang Islam. Tahu tak agama Islam tu apa? Jepun tu kata tak tahu. Dia pun explain, Islam ni kita ada rujukan daripada Tuhan. Dia pun tunjuk Al-Quran. Quran ni pula tuan-tuan, Quran dalam terjemahan dalam bahasa Jepun, ini pun duit sendiri. Dia simpan duit, dia pun kutip duit dengan kawan-kawan dia untuk siapa nak sedekah. Lepas tu dia pun belilah Quran terjemahan. Satu Quran ni dekat 100 RM. Dia beli, simpan stok banyak-banyak. Dia pun letak dalam Masjid Kobe. Ini contoh. Ini masa saya pergi 2017. Saya tengok sini depan mata saya. Dia tunjuk, ini Quran. Dia pun suruh kamu tu buka. Dia kata Quran ni antara keistimewaan dia, dia tidak ada penulis. Lepas tu Jepun dia kata, Quran ni ditulis oleh Muhammad. Dia kata, tak, Muhammad tak boleh menulis, tak boleh membaca. Itu keajaiban pertama. Yang kedua, dia kata keajaiban kedua, Al-Quran ni, dia kekal sama semenjak zaman penurunan. Dia pun suruh Jepun tu buka Play Store ke ataupun App Store ke. Okey, sekarang dia kata download Quran. Ada banyak. Awak download aplikasi ni, awak download aplikasi ni. Waktu lepas download kita compare. Dia kata sama. Ini antara bukti Quran ni Tuhan jaga. Dan Allah ni dia kata satu-satunya Tuhan yang isytihar diri dia sebagai Tuhan dalam Quran ni. Dia kata agama-agama lain, Tuhan agama lain, baik agama Shinto, Buddha, Kristian, tak ada pun rekod Tuhan declare diri dia sebagai Tuhan. Contohnya Yesus, orang kata dia tu Tuhan. Patung Buddha, orang kata dia tu Tuhan. Tapi Al-Quran, Islam, Allah sendiri declare diri dia Tuhan. Jadi Jepun ni pening. Dan pengalaman dia kata tiap kali dia bacakan, lepas tu dia akan baca Fatihah terjemah. Dia baca Al-Baqarah 5 ayat awal,
dan ayat kursi dia akan terjemah. Dan pengalaman dia kata, Ustaz, bila Jepun dengar Al-Quran dia akan meremang bulu roma. Next, sebelum. Undur lagi. Okey. Ini ayatnya. Masa first time saya jumpa dia, reporter utusan Malaysia tu singgah Masjid Kobe, jumpa dengan Zulkarnain, ambil nombor, balik ke Malaysia. Lepas tu dia pun bagi nombor tu ke saya, kita pun kontak. Saya pun mula kenal rapat dengan Zulkarnain. Bila kenal rapat, sekali balik ke Malaysia, jumpa. Dan itulah saat saya jumpa dengan dia, dia pun ceritalah. Dia kata, Ustaz, Jepun ni kalau dengar Al-Quran dibacakan, ada setengah Jepun dia akan meremang bulu roma. Dia kata, kenapa ni bila awak baca ayat ni saya jadi meremang bulu roma ni? Dan dia kata, pengalaman saya, Ustaz, bila Jepun tu meremang bulu roma, bila dengar Al-Quran, kita ambil nombor telefon, kita push sikit lagi dakwah, insya-Allah dia akan memeluk Islam. Lepas tu bila dia cerita meremang bulu roma, saya kata memang ada dalam Al-Quran ayat yang cerita bila kita dengar Al-Quran akan meremang bulu roma. Ayat ni dia pun terkejut. Sebab apa? Dia engineer, dia bukan bidang Al-Quran. Dia tak sangka ada ayat ni. Kita pula terkejut. Kita tahu ayat ni tapi kita tak pernah jumpa respon secara automatik akan meremang bulu roma. Ini antara contoh keajaiban Al-Quran. Okay, next. Lagi. Okay. Saya dah 3 kali pergi ke Jepun. Kali pertama, ziarah kali pertama, berkenalan dengan Osaka Islamic Center. Lepas tu dana dakwah kepada Zulkarnain masuk makin banyak. Lepas balik kali pertama tu, saya pun ceritalah dalam kelas-kelas saya. Saya kata, kita nak Islam ke orang Jepun ni payah dah. Jauh. Cakap Jepun pun tak pandai. Jadi tuan-tuan ada peluang untuk mengislamkan orang Jepun. Cara dia macam mana? Bagilah sedekah. Sebab dia buat kerja sendiri. Lalu, anak murid pun pakat-pakat bagi duit masuk akaun dia, akaun personal dia. Dan Zulkarnain ni amanah lah, setakat kita kenal, masuk sampai belah-belah ribu. Lepas dapat duit itu dia pun terkejut, dia pun minta izin, boleh ke tak Ustaz, saya nak panggil Jepun-Jepun yang dah masuk Islam datang ke Masjid Kobe, saya bagi allowance, bagi makan, bagi tambang supaya dibantu saya berdakwah. Saya kata buat, memang orang bagi duit sebab tu pun. Lepas tu dia siap buat kenduri, jamu orang makan, semua sekali. Kemudian dakwah dari Masjid Kobe semakin rancak. Dan masa kami pergi, saya pergi kali pertama, next. Saya berkenalan dengan Osaka Islamic Center. Osaka Islamic Center ni pun unik. Masjid Osaka tu dia orang yang tubuhkan. Dan Osaka Islamic Center ni dia next. Dia baru beli bangunan baru. Sebelum ni, lepas ni, next. Dia baru beli bangunan baru masa saya pergi. Dan masa saya sampai 2017, bangunan ni baru beli, banyak benda, banyak kos kena buat renovation. Dan dengan duit dana tadi tu, dia gunakan juga untuk buat renovation di Osaka Islamic Center. Okay, next. Itu ziarah pertama. Ziarah kedua saya pergi dalam 5 orang. Dan bila pergi ziarah yang kedua tu, kita dah boleh pakai Osaka Islamic Center. Sebab apa? Duit orang Malaysia salur ke sana, dia dah boleh buat renovation Osaka Islamic Center, dia jadi tempat pengajian. Dan dalam visit kali yang kedua, kita dah boleh guna, boleh jadi dakwah center, dan dia jadi macam kelas pengajian untuk orang Islam yang baru masuk Islam di Jepun. Next. Dan masa kami pergi, gambar atas tu, ni program sebuah masjid di Jepun, Masjid Osaka. Masjid ni dia setiap tahun dia buat program tarbiyah, camp tarbiyah. Masa saya pergi tu bertemu dengan Syekh Hussein Yi, dijemput khusus untuk handle program ni. Dia buat di kaki Gunung Fuji. Kenapa dia buat ni? Sebab antara masalah di Jepun untuk family Muslim ni, masalah dia anak-anak second generation dah tak mau Islam. Dah tak mau Islam sebab dah bercampur dengan orang Jepun. Jadi dalam program ni target dia, kita nak menangani masalah second generation Muslim of Japan. Jadi masa program ni kita buka budak-budak muda hak tak puas hati dengan mak ayah ni. Kenapa kena semayang, kenapa kena tutup aurat, kenapa tak boleh couple, kenapa banyak benda. Dia orang tanya soalan, kita jawab. Dan Syekh Hussein jawab lah. Itu harapan kami lah. Kemudian bawah ni pula, dekat Osaka Islamic Center, hak tengah sekali tu nama dia Hiroshi. Dia memeluk Islam masa second visit. Dan masa second visit ni juga Osaka Islamic Center dia kata apa? Bangunan ni dah siap boleh pakai, cuma masalah dia untuk next akan datang bila masuk winter musim sejuk,
kalau tidak ada water heater punya sistem, air panas, orang tak boleh datang ke sini sebab nak ambil wuduk macam air batu. Jadi kami tanyalah berapa kos untuk pasang water heater ni untuk satu Osaka Islamic Center. Founder Osaka Islamic Center kata 36,000. Alhamdulillah tuan-tuan, hak kiri sekali tu, sini Dzulqarnain, next tu. Nama dia Ali. Dia tokai restoran. Dia kata apa? Settle. 36,000 bagi macam tu. Alhamdulillah. Ini second visit kami. Next. Dan ini okey, sebelum lagi. Sebelum lagi. Okey. Osaka Islamic Center ni tuan-tuan, dia punya survival dakwah ni sangat luar biasa. Macam-macam idea dia. Antara satu idea beli tanah kubur. Kenapa Jepun rupanya antara benda dia takut menikah dengan takut mati. Takut menikah, dia tak menikah. Sebab tu rakyat makin kurang. Takut mati, dia terpaksa bekerja keras sehingga mati sebab nak kumpul duit. Kos pengkebumian ni, kos mati dengan tahlil, talqin semualah. 50,000. Jadi geng-geng Osaka Islamic Center ni, dia nampak ruang-ruang tu. Lepas tu dulu-dulu, orang Jepun dulu-dulu kalau mati dia tanam di kuil. Bila makin moden, dia pun bakar. Dia ada company yang buat upacara membakar mayat semua sekali. Jadi kuil-kuil tu dah tak ada customer, dia bankrupt. Kuil tu pun jatuh harga. Lalu Osaka Islamic Center pergi beli tanah kubur, tanah kuil tu. Dia modify jadi kubur. Dan ini di Hashimoto. Dan siapa-siapa pergi ke Jepun, kalau mati di Jepun tak bagi risau, ada tanah kubur. Next. Lagi. Okey. Ini pula second visit, kubur dekat Hashimoto dah ada satu. Lepas tu masa second visit kami, Osaka Islamic Center bawa kami pergi ke satu kawasan bukit. Memang cantik. Next. Kalau siapa duduk di KL nak pergi ke Seremban tu, tengah jalan nampak Nilai Memorial Park belah kiri. Cantik. Macam tu lah. Ini kubur Shinto. Kubur ni dah mula ditinggalkan oleh orang Jepun. Kawasan yang cantik, satu bukit. Hartanah kubur ni pun jatuh. Jadi Osaka Islamic Center pun duk mark nak beli kubur ni untuk jadi kubur Muslim. Saya pergi kali ketiga sebelum Ramadan itu, tanya Nalim, dah beli ke belum? Dia kata tak. Dia nak main harga lagi. Dia kata tunggu sikit lagi, bila tanah kubur tu jatuh lagi harga, dia akan beli untuk kebajikan Muslim Jepun. Okay, next. Ini ziarah ketiga. Ziarah ketiga terbaru pergi sebelum Ramadan. Belah kiri sekali itu Datuk Rosli, orang Perlis tu. Kenal Datuk Rosli? Masya Allah, dia ni sangat pemurah. Yang kedua Dr. Syamsul Kahar, pakar tulang di KPJ Kelantan. Lepas tu Salimi, senior manager di Peru 2, Dr. Abdul Wasif waktu saya. Next. Dalam ziarah yang ketiga ini, ini program di Osaka Islamic Center. Ziarah yang kedua, target Dzulqarnain kena cerita mengenai kepentingan dakwah. Sebab dia buat kerja dakwah ni seorang diri. Orang Malaysia, Indonesia tak tolong dia. Dalam ziarah kali ketiga baru ni dengan Dr. Abdul Basit, suruh cerita mengenai perbezaan pandangan mazhab dalam Islam. Sebab Jepun ni dah masuk Islam, dia dapat masalah baru. Allah, Rasulullah, sahabat, tabi'in, Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi, pening. Dia belajar semayang di Osaka Islamic Center dengan ustazah dia. Pergi masjid lain, orang tegur, salah. Jadi pening dia. Lepas tu bila tanya pandangan ustazah dia, ustazah kata ini perbezaan mazhab. Jadi dia tak boleh terima mazhab tu apa. Jadi dalam rombongan ataupun visit kali ke-3 ini, Dr. Basit cerita perbezaan pandangan macam mana semua sekali. Dan akhir sekali Dr. Basit bagi conclusion kepada Jepun-Jepun nak bawa masuk Islam. Sekarang ni mazhab tuan-tuan, mazhab puan-puan sekalian adalah mazhab ustazah puan-puan. Ikut ustazah. Tak payah pening. Kalau pergi tempat lain, kalau dia kata tak boleh, haram, kena ni, jangan peduli. Sebab kita baru nak belajar. Itu antara hikmah dia. Okay, next. Dan dalam visit baru ni pun kami pergi ke Kyoto. Kyoto ni kalau siapa pergi ke Jepun, tuan-tuan, memang biasa pergi ke Kyoto sebab bandar yang cantik. Ada hutan buluh, ada kuil-kuil yang cantik, biasa orang ambil gambar. Bila saya pergi first time, saya nak pergi ke Kyoto lah. Dzulqarnain kata, Ustaz, Kyoto ni bandar setan, dia kata.
Sebab apa setan buat kosmetik cantik sungguh, kuih-kuih tu kita pergi dak ambil gambar di kuil dia. Lepas tu di Kyoto ni tuan dan ramai Muslim. Tetapi kuil saja ada 1,600 buah kuil. Gereja 300 gereja. Masjid next. Masjid bukan masjid store. Masjid cuma satu. Ini gambar masa kami pergi pun ni. Masjid ni satu pintu dalam 2 kaki setengah. Itulah satu pintu masuk dan juga keluar. Lepas tu kunci dia orang Jepun pegang. Masa kami pergi baru ni Golden Week, cuti 10 hari pertabalan Maharaja baru, tutup masjid ni. Tu belah dalam tu. Belah dalam masjid tu rasa tuan-tuan masjid ni potong 10. 1/10 daripada ruang solat masjid ni. Dan oleh kerana tak sesuai untuk beribadat, Muslim Kyoto tubuh satu komiti panggil Dzulqarnain untuk monitor benda ni, nak kutip dana, dan mereka perlukan 15 juta untuk buat masjid. Sebab dia kata apa, Islam payah nak berkembang di Kyoto sebab masjid ni tak ada. Ini antara jihad-jihad kami lah. Next. Ini kemuncak. Yang terakhir sekali, Dzulqarnain ni tuan-tuan dah berdakwah. Lepas tu makin lama dia makin mendapat tentangan. Yang menyedihkan tentangan daripada orang Islam sendiri. Bila dia pergi berdakwah di masjid-masjid ni, ada setengah masjid tak bagi dia. Dia kata, no brother, you are only allowed to perform the prayer, not dakwah. Do not do your dakwah here. Ada PhD, hasad dengki. Jadi dia nak berdakwah tak boleh. Lepas tu tahun lepas ada satu rombongan daripada Perak, Yayasan Dana Kebajikan Muslimin Malaysia. Yayasan ni dia dah buat program dakwah seluruh dunia, dia ada beli dakwah center seluruh dunia. Dia pun panggil Dzulqarnain balik, dia pun bagi kursus. Dia kata, Dzulqarnain, awak tak boleh buat part time dakwah, kena buat full time. Lepas tu Dzulqarnain pun dah mula dapat tekanan daripada bos dia Jepun, suruh cukur janggut, suruh dia kerja overtime hari Sabtu, walaupun tahu hari Sabtu kerja dakwah dia. Lepas tu yayasan ni suruh dia berhenti kerja. Yayasan ni bayar gaji dia. Jadi sekarang dia berhenti kerja, yayasan ni bayar gaji dia bulan-bulan untuk bil, sewa rumah semua sekali. Lepas tu yayasan kata tak boleh setakat tu sahaja, kena cari bangunan untuk jadi dakwah center. Lalu dia pun cari, jumpalah bangunan ni, bangunan 5 tingkat. Dan visit kali yang ketiga baru ni, saya bawa Dr. Abdul Basit, antara tujuan dia nak guna pengaruh dia, kabel dia, supaya kita boleh promo untuk kerja dakwah ni. Dan bangunan ni kita pergi, bangunan ni sangat strategik, bangunan lama, harga pun murah. Harga dia dalam RM 1.5 juta. Depan stesen kereta api, depan Osaka City University. Dan Dzulqarnain sekarang ni dia pusing universiti. Dia pusing universiti dan dia berdakwah kepada pelajar-pelajar universiti. Sebab pelajar universiti ni dia nak discover benda-benda baru. Dan bangunan ni nanti dia ada 5 tingkat. Tingkat pertama akan jadi restoran. Restoran Malaysia, nasi lemak, roti canai, teh tarik. Itu menu utama. Kenapa roti canai? Sebab menunjuk. Jadi orang Jepun tengok, oh hebat, teba roti canai. Tingkat 2 akan jadi kedai halal. Sebab apa? Industri halal di Jepun makin berkembang. Contohnya saya pergi baru ni, masa kami nak sampai ke sini, dapat mesej daripada orang Malaysia. Sekarang duduk di Kobe, kerja sembelih lembu. Sebab sebelum dia orang masuk, industri sembelih lembu di Jepun ni, antara yang kawal benda tu siapa tak tahu? Yakuza, mafia Jepun. Dan cara sembelih dia tu ada cara tertentu. Walaupun daging dia tu sedap, bila dia orang try halal, daging halal, sembelihan halal, lagi sedap. Dia orang suka. Lalu 3 orang dah penyembelih lembu halal daripada Malaysia. Jadi tingkat 2 tu kedai halal, tingkat 3 musalla, tingkat 4 dakwah center, dan tingkat 5 akan jadi pejabat. Dan Dr. Basit kata apa? Dia kata lepas ni bangunan ini pun kalau boleh akan jadi dakwah center untuk rekrut ataupun latih pendakwah-pendakwah di Jepun yang sedia ada. Dan bangunan ni nak kena settle 1.5 juta sebelum Julai. Lepas tu perlu akan lagi 1.5 juta untuk renovation sebab bangunan-bangunan lama. Alhamdulillah tuan-tuan, ini company next. Ini company yang kita tubuhkan. Lepas visit yang kedua tu kita bincang dengan Dzulqarnain, kata Zul tak boleh.
duit masuk untuk dakwah ni masuk akaun personal awak. Kami bimbang Maybank akan halang sebab dia takut jadi macam apa, gubalan wang haram, money laundering. Jadi kita tubuhkan syarikat ni supaya proper lah duit termasuk. Dan kita pun baru guna akaun syarikat ni untuk kutip derma selepas balik kali ketiga. Next. Masya Allah tuan-tuan. Lepas balik puasa itu dalam 4 ataupun 4 Mei. Bila balik, Dr. Basit buat video depan bangunan tu, saya pun buat video kuliah saya, kita pun share melalui WhatsApp. Terkejut saya tuan-tuan. Hari pertama kita lancar 1 Mei sampai semalam dah cecah 2.1 juta. Average sehari masuk 100k. Dan orang bagi luar biasa Ramadan ni. Luar biasa Ramadan. Ada yang bagi 100,000. 50, 30, 25, ada 20, 5,000 dan yang paling banyak 1,000. Bahkan ada RM1 pun. Hak tu saya terharu. Buka RM1, Masya Allah. Hak tu dia ikhlas. Ada RM5, ada RM3, ada RM10 setiap minggu. Saya duk check tiap-tiap hari. Nak cerita Ramadan ni luar biasa semangat sedekahnya. Okay, next. Dan ini juga antara yang saya belajar. Dalam dakwah kita tak boleh buat kerja seorang. Kena ada teamwork, pasukan. Sebab kalau tengok ayat ni pun Nabi Musa selepas dilantik, dia tahu dah dia tak mampu. Dia pun minta supaya Harun membantu kerja dakwah dia. Dan sama juga Dzulqarnain ni, kalau Allah Ta'ala takdirkan tak bertemu dengan saya, dia akan bergerak solo macam tu lah. Jadi Allah Ta'ala takdirkan bertemu, kita pun pergi ke sana. Hak kita pergi ke sana pun luar biasa juga. Saya tak pernah rancang. Lepas saya jumpa dengan dia kali pertama tu, saya bagi hadiah buku saya. Undur belakang. Belakang lagi. Lagi. Okey. Lepas jumpa dia, okey, next. Sebelum, sorry. Oh ni. Ini gambar first time jumpa dia dengan isteri dia Syakirah. Lepas tu saya pun bagilah hadiah buku ni. Okey, next. Sebelum. Saya bagi hadiah buku ni. Lepas tu dia ni lepas balik ke Jepun dapat buku tu dia baca, dia pun bawa ke Masjid Kobe, dia pun letak dalam Masjid Kobe, dia ambil gambar, dia post dalam Facebook. Dia kata buku sampai ada, jika diizinkan Allah, diharapkan tuannya pula akan menyusul ziarah masjid ini nak melihat seni kerja dakwah. Bila dia buat dalam Facebook, anak-anak murid kita pun tengok, kontak Dzulqarnain. Dia kata kami ni sekumpulan murid Ustaz Abdullah, kami nak taja Ustaz Abdullah pergi ke Jepun dengan syarat kena ada manfaat untuk kerja dakwah di Jepun. Lepas tu akhirnya sampailah saya ke Jepun. Tak pernah terfikir Jepun ni kalau kita Ultraman je lah. Masa sekolah rendah dulu sanggup ponteng kelas tambahan tu hari Selasa. Sebab di TV ada cerita Ultraman pukul 5. Kelas tambahan habis pukul 5.30. Sanggup ponteng. Sebab apa? Ultraman. Jepun kita nampak Ultraman lah. Tapi bila pergi, last slide. Perhabis. Akhir sekali. Bila pergi ke Jepun, kita nampak rupanya Jepun ini padang ragut dakwah yang sangat luas. Dan unta merah dia sampai 128 juta ekor. Dan Jepun ni, last kali, tutup. Okey. Dan Jepun ni tuan-tuan, antara kelebihan dia kenapa saya duk nampak Jepun ni potensi dakwah yang besar. Sebab Jepun ni separuh dia tu dah jadi Muslim. Akhlak budaya dia dipanggil sleeping Muslim. Nak cerita mengenai punctuality, dia lebih punctual daripada kita. Pendek kata, Jepun ni saya boleh katakan robot dalam tubuh manusia. Akhlak dia, kebersihan dia dah ada dah separuh nilai Islam. Dan Dzulqarnain kata, Ustaz, masa baru-baru nak berdakwah, dia kata pening nak cerita pasal apa? Islam agama sekian. Dia buat pula kedah. Akhirnya dia jumpa dengan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kalau kita tak mampu untuk pergi ke Jepun berdakwah, cakap Jepun tak boleh, mampu kita bagilah sedekah ataupun derma. Kalau tak mampu juga sedekah ataupun derma, marilah kita sama-sama berdoa supaya kerja dakwah di Jepun ni akan berjalan lancar. Dan jangan target hari ni.
Rasulullah pun masa dilantik jadi Nabi ditindas di Mekah selama 13 tahun, Rasulullah mungkin tak pernah terfikir, sahabat mungkin tak pernah terfikir Islam tu dah tersebar ke seluruh dunia selepas 1400 tahun. Tapi ada titik awan dia, langkah pertama yang dibuat oleh Nabi. Sama juga, kita tak tahu, mungkin selepas 200 tahun kalau kita mulakan kerja dakwah sampai sekarang, seperti sekarang, kita mungkin terkejut. Mungkin selepas 200 tahun insya-Allah Jepun akan jadi negara Islam. Dan bila Jepun jadi negara Islam, tuan-tuan, kita akan melihat kembali kualiti Muslim zaman sahabat. InsyaAllah. Tuan-tuan, cukup setakat tu. Saya mohon maaf kalau ada salah silap. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sempena Ramadan Al-Mubarak yang penuh keberkatan ini, kita sama-sama bantu. Kalau tak mampu bantu secara keuangan, tuan-tuan, 10 akhir Ramadan ni sangat mustajab doa. Doalah supaya kerja-kerja dakwah di Jepun ini dimudahkan Allah. Dan besok mungkin kerana doa kita menghadap Allah, tengok banyaknya pahala untuk merah bila masa ni. Rupanya doa-doa kita yang kita buat dalam bulan Ramadan setiap tahun ataupun sepanjang masa. Cukup setakat tu dulu apa yang baik daripada Allah. Semoga kita dapat manfaat bersama dalam perkongsian pagi ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.